Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan diri kami dari kumpulan 2. Tokoh yang kami pilih untuk esei ini ialah Al-Farabi dari Tamadun Islam dan Aristotle dari Tamadun Barat. Nama diberi Anissa Nisha binti Ma'ruzi. Hari ini saya akan memberitakan tentang latar belakang salah satu tokoh falsafah Islam iaitu Al-Farabi. Nama sebenar Al-Farabi ialah Abu Nas Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzla Al-Farabi. Panggilan beliau dalam bahasa Latin adalah Al-Farabius atau Abu Nasab. Beliau dilahirkan pada tahun 257 Hijrah bersamaan 870 Masihi ketika zaman pemerintahan kerajaan Samaniyah di Transosia yang terletak dalam wilayah Wasit di Turki. Pendidikan awal yang diterima oleh Al-Farabi adalah daripada guru-guru persendirian dan belajar secara formal di masjid-masjid yang terdapat di Wasit. Walaupun pendidikan asal beliau hanyalah agama dan linguistik, beliau dapat mempelajari dan serta menguasai bidang ilmu pengetahuan lain seperti ilmu undang-undang, Al-Quran, ilmu keagamaan iaitu ilmu nahu, tafsir, hadis dan fiqh, dan berserta ilmu muzik. Beliau sangat mahir dalam ilmu muzik sehingga dapat mencipta satu alat muzik yang terkenal sehingga kini dikenali sebagai kampus. Beliau juga berkebolehan dalam menguasai bahasa asing iaitu bahasa Syria, Arab dan Greek. Beliau juga merupakan seorang saintis terkemuka Islam kerana dapat memberi sumbangan dalam penghasilan kerja dan gaya penulisannya iaitu dalam bidang falsafah, logik, sosiologi, sains, perubatan, matematik dan juga muzik. Kategori karya penulisan Al-Farabi meliputi kajian logik, falsafah fizik, matematik, metafizik, etika dan juga politik. Antara contoh karyanya ialah Ujum Masail iaitu tentang pokok-pokok persoalan. Akhir sekali, Al-Farabi meninggal dunia pada tahun 339 Hijrah iaitu bersamaan 950 Masihi ketika beliau masih berumur 80 tahun di Syria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Andi Sanwa akan membentangkan tentang pemikiran dan idea falsafah Al-Farabi. Al-Farabi ada menyatakan teorinya tentang politik dan pendidikan. Bagi Al-Farabi, kerajaan politik sebagai wakil untuk memenuhi keperluan masyarakat yang saling memerlukan antara satu sama lain. Pendidikan pula adalah satu cara untuk memperoleh satu set nilai pengetahuan dan kemahiran serta anak mulia seseorang individu. Menurut Al-Farabi, politik terbagi kepada dua pembentukan negara iaitu negara utama dan negara lawan utama. Negara utama atau negara baik mempunyai komuniti yang berilmu pengetahuan, ideologi dan beragama. Manakala lawan negara utama terdiri daripada negara bodoh, negara fasik, negara sesat dan negara yang berubah. Selain itu ialah pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan. Al-Farabi mengupas banyak isu tentang pendidikan, antaranya ialah malamat pendidikan. Malamat akhir pendidikan adalah untuk mencapai individu agar mencapai kesempurnaan. Seterusnya, pendidikan kurikulum. Landasan utama kurikulum pendidikan Islam didasarkan kepada pembentukan Muslim berilmu serta berakhlak mulia. Nama saya Nur Syazmiza binti Muhammad Idris dan saya akan menerangkan tentang sumbangan Al-Farabi. Antara sumbangan Al-Farabi adalah dalam bidang sains perubatan. Para biografi tradisional telah mengenal pasti lebih 100 karya yang ditulis oleh Al-Farabi mengenai bidang perubatan dan wujud dalam terjemahan Ibrani dan Latin, serta masih tersimpan dalam bentuk manuskrip. Salah satu kitab karyanya ialah Ihsa al-Ulum yang mengemukakan prinsip-prinsip dasar dan klasifikasi sains daripada perspektif yang baru. Dan itu, sumbangan beliau dalam bidang muzik. Beliau telah mengubah beberapa buah lagu, mencurahkan ilmu dan kerjanya dalam hasil buku iaitu Al-Musiqa. Beliau juga telah mencipta beberapa buah alat muzik iaitu rebab dan ganun. Al-Farabi mampu membuatkan penontonnya ketawa atau menangis hanya dengan memainkan alat muziknya. Sumbangan beliau dalam bidang logik. Beliau telah memudahkan logik melalui cara membahagikan kepada dua kategori iaitu idea dan bukti. Contoh karya beliau ialah Ara al-Madinah al-Fadilah. Seterusnya, sumbangan beliau dalam sains politik. Pemikiran, idea dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik tergantung dalam karyanya yang berjudul Ara al-Madinah al-Fadilah. Karya ini membahaskan tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik. Selain itu, dalam bidang sosiologi, beliau perkenalkan teori dan falsafah karya Ara al-Madinah al-Fadilah, kota atau negara utama yang banyak membicarakan kepentingan perpaduan antara masyarakat. Ia adalah sumbangan terbesar dalam bidang sosiologi dan sains politik. Sumbangan dalam bidang falsafah. Beliau menggabungkan teori Platonik dan Aristotle dengan teologi dan menulis komentar tentang fizik, mantik dan meteorologi. Al-Farabi yakin dan percaya bahawa falsafah dan Islam wujud dalam harmoni. Buku beliau yang bertajuk Fusul al-Hikam telah digunakan sebagai bahan teks falsafah pada beberapa abad di Eropah. Kesimpulannya, sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang sangat hebat. Al-Farabi memberikan pengaruh yang besar dalam bidang sains, falsafah dan ilmu pengetahuan berkurang lamanya. Latar belakang Aristotle merupakan ahli falsafah Yunani klasik. Beliau dilahirkan pada 384 tahun Masihi di kota kecil Stagira. Aristotle merupakan anak kepada Nikomedes, seorang doktor berprestij di Istana Raja Amyntas III. Beliau menjadikan metafizik sebagai cabang utama ilmu falsafah. Karya-karya Aristotle mencapai sekitar 200 karya, termasuk karya-karya dalam pelbagai bidang ilmu. Aristotle merupakan anak didik kepada Plato selama 20 tahun. Karya pertama yang dahulunya adalah Dialog Melihat Cahaya. Protracticus adalah salah satu teksnya yang hilang. Aristotle merupakan orang yang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahawa bumi itu adalah bulat dengan cara melihat gerhana. Aristotle menolak pemikiran Plato dan memulai pemikiran falsafahnya sendiri. Namun begitu, Aristotle tetap menghormati gurunya sehingga kematian gurunya, Plato, pada 347 tahun Masihi. Dan Aristotle telah meninggalkan Athens dan kembali ke Atarnus dan mula mengembangkan kaedah pembelajarannya sendiri.
Aristotle meninggal dunia pada 322 tahun Masihi, namun warisan intelektualnya tetap relevan dan diguna pakai sehingga hari ini. Saya Medlina James, saya ingin membentangkan tentang idea dan pemikiran Aristotle. Aristotle, ahli falsafah Yunani kuno, telah mengembangkan 5 pemikiran atau idea beliau. Aristotle berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai tujuan akhir dalam kehidupan mereka, atau lebih dikenali sebagai telos. Mereka akan mencapai kebahagiaan sejati atau eudaimonia sekiranya mereka berjaya mencapai tujuan akhir kehidupan. Karya politik Aristotle telah mengemukakan 3 konsep iaitu negara, pemerintahan dan keadilan. Manakala pemerintahan pula terbahagi kepada 3 bentuk iaitu monarki, republik dan aristokrasi. Idea popular Aristotle yang seterusnya adalah metafizik atau lebih dikenali sebagai falsafah pertama yang berfokus kepada kuah makhluk. Falsafah metafizik menyandarkan kita kepada hakikat kewujudan dan kenyataan, hakikat potensi dan aktualisasi. Dan daripada metafizik ini juga terdapat 4 jenis penyebab iaitu penyebab material, penyebab formal, penyebab efisien dan penyebab akhir. Falsafah metafizik juga membincangkan bentuk, jirim, sebab dan akibat daripada kejadian. Idea seterusnya berkaitan dengan etika yang mewujudkan karya Nicomachean Ethics. Aristotle berpendapat bahawa daripada etika, manusia melakukan kebaikan dan apabila mereka melakukan kebaikan, tujuan tercapai, maka kebahagiaan juga akan tercapai. Terdapat 2 jenis kebajikan iaitu kebajikan etika dan kebajikan intelektual. Pemikiran Aristotle terhadap falsafah logik telah menghadiahkan beliau gelaran guru pertama. Karya beliau yang bertajuk Organon telah membahaskan tentang kategorisasi dan silogisme. Saya menjeritanya dan sumbangan-sumbangan Aristotle. Seperti yang kita tahu, Aristotle adalah seorang ahli falsafah barat yang telah memberi banyak sumbangan yang positif dalam arus perubahan modern ini. Antara sumbangan-sumbangan beliau adalah seperti silogisme. Silogisme ini merupakan penemuan terbesar Aristotle dalam bidang logik, yang bermaksud huraian berkunci atau menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari 2 kebenaran yang telah ada. Selain itu, salah satu sumbangan besar Aristotle dalam bidang politik sains pula adalah untuk merevolusikan prosedur untuk mengkaji pelbagai bentuk kerajaan. Aristotle telah mengklasifikasikan sistem-sistem politik seperti monarki dan aristokrasi. Di samping itu, Aristotle juga memperkenalkan konsep golden mean yang menekankan kepentingan mencari keseimbangan yang betul dalam tingkah laku. Ekoran daripada itu, Aristotle juga membuat pemerhatian yang mendalam terhadap haiwan-haiwan dan menerangkan pelbagai ciri dan tingkah laku yang diperhatikan oleh Aristotle. Secara kesimpulannya, sumbangan-sumbangan Aristotle ini telah mempengaruhi perkembangan pelbagai cabang sains dan pemikiran falsafah sepanjang sejarah sehingga ini. Kesimpulannya, Al-Farabi dan Aristotle mempunyai puncak perkembangan pemikiran falsafah pada masanya yang memberi pemahaman kepada manusia sejagat. Keduanya meneroka dan mengkaji isu-isu etika dan politik dan keduanya memiliki pandangan tentang negara ideal. Namun begitu, perbezaan terletak pada kerangka pemikiran agama yang diikuti oleh Al-Farabi sementara Aristotle lebih fokus terhadap penerokaan rasionaliti dan alam semesta tanpa melibatkan agama. Kedua tokoh ini telah mewarnai panorama falsafah global dan memberikan sumbangan berharga bagi pemahaman kita tentang kewujudan dan kebijaksanaan manusia. Sekian saja dari kumpulan kami, terima kasih.